Hai, Assalamualaikum, apa khabar? Okey, so berjumpa lagi kita dalam video cikgu pada kali ini. Okey, insyaAllah pada hari ini cikgu akan menerangkan berkenaan dengan bab 11 iaitu daya dan gerakan. Tapi insyaAllah video ni cikgu akan buat dalam beberapa bahagian sebab tajuk ni agak panjang sikit, iaitu 11.1 gerakan linear. Okey, tapi macam biasa kalau masih lagi tak faham boleh ulang tonton beberapa kali sampai kamu rasa faham. Ataupun kalau nak bertanya pun boleh komen untuk bertanya soalan, insya-Allah ada masa saya akan jawab. Okey. Okey, untuk hari ini kita akan tengok gerakan linear. Okey, dalam tajuk ini kita akan belajar beberapa topik lah berkaitan dengan jarak, sesaran, laju, hal laju dan juga pecutan. Serta kita akan membuat analisis berkenaan dengan pita detik daripada jangka masa detik, ya. Kita nak tentukan laju, hal laju, pecutan dan sebagainya. Okey, jom kita tengok gerakan linear. Okey, apa yang dimaksudkan dengan gerakan linear? Gerakan linear adalah gerakan satu objek dalam lintasan yang lurus. Contohnya kenderaan yang dipandu dalam keadaan lurus, so itu adalah linear. Ataupun pergerakan lift, itu pun kita panggil gerakan linear. Ataupun kita lempar bola bowling, gerakan tu lurus, so gerakan linear. Garisan yang lurus pun kita kenal sebagai gerakan linear. Okey, jika benda tu bergerak dalam satu lintasan yang lurus. Okey, kita akan diperkenalkan dengan jarak. Jadi apa maksud jarak? Ada dua istilah kat sini, jarak dan sesaran. Tapi kita tengok jarak dulu. Apa itu jarak? Jarak ialah jumlah panjang lintasan gerakan satu objek. Okey, contoh saya ada budak ni. Okey, budak ni dia akan bergerak Okey. Dia akan bergerak daripada A, dia akan pergi ke B. Kemudian daripada B dia akan pergi ke C. Okey. Jadi daripada A ke B tu, okey, jarak dia 500 meter, dan daripada B ke C, okey, perjalanan dia 200 meter. Jadi soalan saya, berapakah jarak? So bila sebut jarak adalah jumlah panjang lintasan dia. So jarak adalah 500 tambah 200 meter. So keseluruhan jarak dia adalah 700 meter. So ini simple, memang senang nak faham kan? Okey, next kita tengok pula. Saya ada 3 orang kawan, Johnny, Tengku dengan Muniandi. Saya daripada rumah Johnny, saya nak pergi rumah Tengku. Kemudian daripada rumah Tengku saya nak pergi rumah Muniandi. Okey, jarak daripada rumah Johnny ke rumah Tengku 300 meter, dan daripada rumah Tengku nak pergi ke rumah Muniandi 400 meter. Jadi berapakah jumlah jarak perjalanan saya? Jadi senang je, jarak adalah 300 meter tambah 400 meter. So keseluruhan jarak saya adalah 700 meter. So jarak adalah simple saja. Okey, sesaran pula. Apa yang dimaksudkan dengan sesaran? Sesaran ialah jarak lintasan terpendek yang menyambungkan dua lokasi dalam arah tertentu. Okey, perasan tak? Okey, dalam dalam definisi bagi sesaran, definisi dia adalah lintasan terpendek. Ni lintasan terpendek arah tertentu. Jadi sebenarnya sesaran ni dia bergantung kepada arah gerakan objek itu. Okey, apa semua ni? Okey, nanti kita akan tengok. Okey, apa semua ni nanti kita akan tengok, ya. Okey, contoh budak ni dia bergerak daripada A, dia pergi ke B, situasi yang sama. Kemudian daripada B dia bergerak berpatah balik ke C. Berpatah balik ke C. Okey. So daripada A ke B, okey, dia punya perjalanan dia 500 meter, dan kemudian daripada B ke C perjalanan dia 200 meter. Jadi persoalan saya, berapakah sesaran budak ini? Okey, bila sebut sesaran, sesaran adalah lintasan terpendek. So lintasan terpendek sebenarnya dia macam ni, ya. Okey, sebenarnya dia macam ni. Okey, so budak ni asalnya dia bergerak daripada A pergi ke B. Okey, daripada A ke B jumlah perjalanan dia 500 meter.
Ataupun sebenarnya dari segi penulisan dia adalah positif 500 meter. Tapi tak payah tulis pun tak apa, sebab telah difahami bahawa positif 500 meter tu 500 meter lah. Okey. Kemudian budak tu berpatah balik. Bila berpatah balik, haluan dia dah berubah betul. Daripada tadi, daripada kiri ke kanan, sekarang daripada kanan ke kiri. Kanan ke kiri, sejauh mana dia berubah arah pergerakan itu? Sejauh 200 meter. Tapi kita kena bubuh negatif 200 meter. Sebab apa negatif 200 meter? Sebab dia berpatah balik daripada laluan asal dia. Okey. Jadi kaedah penulisan dia ataupun cara macam mana kita nak buat pengiraan dia, okey, macam ni ya. Pengiraan dia akan jadi sesaran adalah 500 meter tambah negatif 200 meter. So bersamaan dengan positif 300 meter ataupun 300 meter. Dan secara logiknya dia hanya bergerak daripada A ke C saja. Jadi lintasan terpendek dia hanyalah daripada A ke C. So A ke C 300 meter kan. Sini 500 meter, ni 200 meter, ni 300 meter. Okey, next. Masih situasi yang sama. Johnny, Tengku dengan Muniandi. Okey, jarak diberi 300 meter dari Johnny ke rumah Tengku dan daripada rumah Tengku ke rumah Muniandi 400 meter. So berapakah sesaran daripada rumah Johnny ke Muniandi? Okey, so sesaran adalah lintasan terpendek. So mana lintasan terpendek? Ini adalah lintasan terpendek. So macam mana kita nak kira dia? Okey, kita nak kira dia, kamu boleh gunakan matematik punya equation hari itu, iaitu teorem Pythagoras. Andai kata sini A, sini B, sini C. So macam mana nak cari C ni? Okay, nak cari C, kamu boleh buat C kuasa 2 sama juga dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay, so nak dapatkan C, kita boleh gunakan punca kuasa 2 A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi jangan risau-risau. Nampak macam susah, tapi sebenarnya bila kita masukkan nilai ni senang je sebenarnya. Okey. So contoh kita akan dapat, okey, kita akan dapat 300 kuasa 2 tambah 400 kuasa 2. So awak akan dapat nilai dia 250,000. Punca kuasa kan 250,000. So kamu akan dapat 500 meter. Okey, ni yang melibatkan segitiga yang melibatkan segitiga untuk mencari sesaran. Okey. Simple. Terdapat beberapa alat pengukur yang digunakan untuk mengukur jarak. Setiap alat pengukur mempunyai julat tertentu dan digunakan mengikut kesesuaian jarak yang diukur, ya, mengikut kesesuaian jarak yang diukur. Okey, antara alat pengukur jarak yang ada adalah pembaris. Biasa kita guna pita pengukur, biasa guna. Kita ada laser range meter, okey. Ini untuk orang-orang kejuruteraan, okey, dan ada road meter yang biasa kita guna untuk orang ukur jalan, okey, road meter. Dan setiap alat ni dia ada function tertentu untuk situasi-situasi tertentu dan alat-alat tertentu untuk mengukur alat-alat tertentu. Okey, so setakat ini saja video saya untuk kali ini. InsyaAllah nanti saya akan upload untuk part yang kedua. So jangan ke mana-mana. Happy study untuk korang. Okey, bye. Assalamualaikum.